Malaysia, a city which has a diversity of culture, with Malay, Chinese, Indian, and many more. Malaysia holds many unique culture which can be seen in its architecture, music, and also cuisine. This makes Malaysia well known throughout the world. But there's one thing that the world hasn't known. Silat, the Nusantara martial arts. Silat is well known around its neighbor, but there's a negative perspective around Malaysia, leading people to be afraid of getting involved in Silat, which is the use of black magic. What is the truth behind this black magic in Silat? This is the unforeseen virtue of Silat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Megat Zulkarnain bin Umar Din. Telah pun melibatkan diri dalam dunia persilatan Melayu seawal umur 7 tahun sehinggalah ke hari ini. Seperti yang kita tahu, silat ini adalah satu daripada seni mempertahankan diri, warisan bangsa Melayu yang telah pun kita warisi beratus tahun lamanya. Tetapi lebih daripada itu, silat ialah pada saya suatu kaedah dan suatu cara bagi pembentukan kepribadian dan karakter manusia itu sendiri. Membentuk kepribadian kepada pengamalnya, supaya bukan hanya kita nak mempertahankan diri kita semata-mata, tetapi ialah dalam bentuk bagaimana silat boleh menjadi sebagai acuan kepada pembentukan seseorang pengamal itu. Dalam bahagian mistik tentang persilatan memang ada, kadang-kadang ada mistik lah, maksudnya pedang keris, senjata kadang-kadang ada nampak kita orang melimau kan, berasapkan, betul Jadi benda tu hanya untuk mencuci, untuk membersihkan senjata-senjata terlama supaya tidak bertahu karat. Kadang-kadang setiap bulan akan jadi satu rutin untuk mereka untuk membuka keris dan berasap limau, mandikan dia dengan limau. Itu bagi orang silat, bagi orang silat dia tak ada mesti, itu hanyalah rutin biasa. Contohnya kalau kita selalu kan silat kan ada bunga, maka pandang dah kenapa nak bunga, betul tak? Contoh bunga ni sebenarnya kita silat ni panggil pun mengelat. Banyak maksud silat ni solat apa semua kan, tapi mengelat ni maksudnya kita buat bunga tu salah satu untuk lahan slow mana tahu orang tu nak berubah hati pula, tak nak berlawan. Tu adanya bunga. Salah satunya bunga ni yang utama. Unsur negatif tu dalam ayat-ayat tu tak ada pun. Sebab ayat-ayat tu sendiri daripada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang digunakan oleh para Nabi juga untuk ketika berperang. Antara amal sebenarnya dia lebih kepada zikir. Zikir ni untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Jika kita dekat dengan diri dengan Tuhan, kita berdoa, Tuhan pasti akan bantu kita. Jadi ada yang menyebut kena tanya guru dulu. Okey, saya nak bagi satu contoh yang mudah. Kalian semua adalah pelajar universiti. Macam tu, boleh tak kalian belajar, besok habis grad ajar saya pula? Tak payah saya pergi belajar dengan profesor tu. Buat apa saya nak bayar wang yang besar? Buat apa nak ada yuran pengajian? Kenapa perlu enroll? Kenapa perlu duduk exam? Kalian dah ada ilmu tu, ajar saya. Jadi akhirnya tak perlu masuk universiti semua, hanya seorang je masuk universiti. Jadi sama juga silat, bukan rahsia.
Dia bukannya satu benda yang kita tutup betul-betul di dalam lingkungan orang kita je boleh. Tidak. Sebab bila dia dah masuk sebagai ahli, siapa yang dipertanggungjawabkan sebagai guru akan bagi tahu dia. Tetapi saya dah kata tadi di peringkat awal, mungkin ada satu dua individu yang membawa bacaan-bacaan mantra tambahan contohnya, kan? Tetapi itu yang saya suka mengingatkan, dia jangan kerana satu dua perbuatan maka akhirnya kita letakkan semua sama. It will be very unfair. Antara kutukan yang pernah saya dapat daripada remaja. Sebab remaja zaman sekarang dia tak pandang pun silat ni. Dia anggap silat ni sebagai ketinggalan zaman. Entah apa tu, kutukan dia antaranya dia akan cakap kenapa nak belajar silat sedangkan senjata ada. Kau bersilat, orang tu tembak, kau mati. Tapi dalam Al-Quran pun pada zaman pun senjata takkan ada. Time tu lah juga kita akan gunakan silat ni. Itu tujuan kita belajar silat. Pada mulanya saya belajar silat ni, saya tak bagi tahu family saya. Saya dah besar kan. Saya first takut dia fikir juga benda tu apa negatif ke apa kan. First saya belajar, saya tengok saya belajar okey je. Tak ada benda yang mengarut ke apa, tak ada lah. Lepas tu lama-lama saya baru beritahu. Saya beritahu, dia nasihatkan saya juga. Belajar silat tak apa, tapi jangan ambil yang benda yang mengarut, benda yang negatif ke apa kan. Kalau ada benda negatif tu, sebenarnya pergilah, jangan belajar. Dalam pandangan masyarakat kadang berbeza. Ya. Kadang manusia ni hati rambut lain. Jadi latihan kadang-kadang walaupun kita belajar di bandar, mak bapak dia kalau melepaskan anak dia untuk berlatih, ianya tidak kadang-kadang tak ada timbul masalah. Tapi masalah cakap ni, ada yang ibu bapa yang terlalu fikiran dia untuk kadang benda mistik ni, dia akan halang anak dia untuk berlatih. Dia katakan, latihan silat ni ada ilmu batin, ada yang berdampingan dia. Sebenarnya yang damping kepada kita ada Allah. Hanya kita datang, kita mulakan belakang dengan baca Fatihah, selawat dan dengan doa. Silat warisan bangsa. Kenapa saya katakan silat warisan bangsa? Kerana inilah satu perkara yang kita wariskan beratus-ratus tahun lamanya. Satu warisan yang boleh kita katakan with your head up, dengan kepala kita yang tegak, ini hak kita. Jangan kita terkejut satu hari nanti anak-anak Melayu kena pergi ke Uzbekistan, kena pergi ke Vietnam, kena pergi ke UK, kena pergi ke Italy, kena pergi ke France untuk mengetahui sejarah atau mempelajari silat, kerana kita dah tak lagi mengambil berat soal warisan kita. Tetapi kita tengok pada tahun 2020 ini, mungkin kata-kata saya ini satu masa nanti orang akan tengok. Percayalah, jangan kita termakan dengan fahaman ini. Inilah fahaman yang dibawa oleh musuh-musuh kita, supaya bila kita tak lagi mengamalkan satu kaedah, kita akan terlalai, kita akan terdedah
dengan perkara-perkara yang negatif kepada generasi-generasi sekarang dan insya-Allah akan datang. Jangan lupa, bila kita tidak lagi berbudaya, maka kehancuran bangsa akan